Oke guys, selamat datang ke Google Meet kita pada hari ini. Saya Oliver Tiano Anaimbak sebagai moderator kita pada hari ini. Oke, tajuk kita pada hari ini adalah SPRM Agensi Peneraju Pencegah Rasuah. Uh, Sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya terlebih dahulu um, mengalukan dua anggota yang sudi hadir ke Google Meet kita hari ini. Tuan-tuan, boleh perkenalkan diri masing-masing? Nama saya Johannes Jordan Nana Joseph dan saya bekerja di SPRM. Okey, selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Sebelum itu saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Bedona Baring anak Philip dan bekerja sebagai anggota SPRM. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan kita yang sudi datang hari ini ya. Um, Sekarang ni saya nak bukakan soalan kepada antara anggota yang hadir hari ini, iaitu soalannya adalah apakah apa itu SPRM dan bilakah SPRM ditubuhkan? Okey, saya akan menjawab soalan itu. Apa itu SPRM? SPRM merupakan Sikatan untuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan bilakah SPRM ditubuhkan? SPRM ditubuhkan pada 29 Ogos 1973 melalui Akta Biro Siasatan Negara yang dikenali Badan Pencegah Rasuah iaitu BPR. Pada Januari 2009, SPRM ditubuhkan untuk menggantikan BPR mengikut akta baharu yang digubal iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Oh, uh, oke, kita sudah tahu bilakah SPRM itu ditubuhkan dan apa itu maksud SPRM. Dan soalan saya yang kedua yaitu, apakah tugas SPRM? Tugas-tugas SPRM ialah untuk membanteras jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Yang kedua, meningkatkan tahap integriti masyarakat dan takbir urus. Yang ketiga, mendidik orang ramai untuk menentang rasuah. Yang keempat, memberi nasihat untuk memperbaiki tata kelola dan sistem organisasi awam bagi mencegah rasuah. Yang terakhir, iaitu menerima dan menyiasat aduan kesalahan. Berikut ialah tugas-tugas SPRM. Oh, sangat berat juga tugas-tugas SPRM, memantah rasuah, macam penjenayah juga lah itu. Okay. Dan soalan saya seterusnya, apakah akta-akta yang melibatkan SPRM atau undang-undang yang berkait dengan SPRM? Okey, saya akan menjawab soalan itu juga. Akta-akta yang melibatkan SPRM atau undang-undang yang berbalik berba, ter, ber, berkegiatan dengan SPRM ialah akta yang berkait dengan SPRM ialah akta utama iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dalam kurungan Akta 694. Yang kedua, meminta dan menerima rasuah Seksyen 16 dan 17 dalam kurangan A. Menawar atau memberi suapan Seksyen 17B. Dan yang keempat, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18. Yang terakhir ialah menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan suapan. Oh, sungguh
panjang juga jawabannya. Em, saya ada lagi 4 soalan. Kemungkinan soalan ini ditujukan kepada tuan kita Brigjen Baring. Apakah kepentingan SPRM? Okey, baiklah. Nampaknya kawan saya pun sudah banyak dia bagi jawapan, saya pun belum jawab apa-apa. Okey, terima kasih kerana bagi saya peluang. Baiklah, apakah kepentingan SPRM? Seperti yang semua orang tahu dan sudah dijelaskan oleh anggota tersebut iaitu Johannes Jordan, SPRM ini untuk mencegah rasuah dan banyak-banyak lagi aktiviti jenayah yang melibatkan penggelapan wang haram dan juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan kewangan ataupun urusan pentadbiran yang tidak adil ataupun tidak mengikut undang-undang ataupun prosedur yang betul. Jadi kepentingan SPRM ini kepada masyarakat terdapat banyak sekali. Okay. Antaranya adalah sekiranya SPRM ini terus dilaksanakan dan terus maju di pada masa hadapan, terdapat lebih banyak pegawai-pegawai ataupun masyarakat di sekeliling kita yang akan lebih berintegriti dan jujur dalam setiap apapun perkara yang mereka lakukan. Okey, selain itu juga SPRM ini penting juga kerana apabila SPRM ini bertugas ataupun mereka diberikan sesuatu tugasan, mereka akan membuat siasatan di mana siasatan tersebut akan diakhiri dengan sebuah tangkapan. Daripada tangkapan tersebut kita akan menangkap seorang penjenayah lah. Jadi mana-mana penjenayah yang melakukan aktiviti jenayah melibatkan apa-apa kesalahan yang dibawa akta rasuah memang akan ditangkap dan ianya memberikan manfaat kepada negara kita juga daripada segi ekonomi dan kemajuan negara. Okey, itu saja jawapan untuk kepentingan SPRM daripada saya. Terima kasih McDonald. Soalan saya yang ke-5 yaitu contoh-contoh kes rasuah atau kes yang boleh didakwa di bawah akta SPRM. Siapa yang mau jawab? Baiklah, kalau ini saya mungkin boleh jelaskan dengan lebih terperinci. Okey. Soalan tadi kamu minta contoh-contoh kes rasuah ataupun kes yang boleh didakwa bawah akta SPRM. Okey, sebelum itu saya ingin membuat sesuatu penjelasan kepada semua pendengar dan juga moderator kita. Mengikut statistik pada Januari 2025 sehingga Julai 2025, mereka merupakan statistik tangkapan kes rasuah. Okey, mengikut sektor-sektornya, bagi pengurusan tertinggi itu sebanyak 2 kes, pengurusan dan profesional sebanyak 110 kes, sokongan 179 kes, swasta 387 kes, orang awam 111 kes dan yang terakhir itu lain-lain sebanyak 31 kes. Okey, saya beralih kepada kes-kes yang boleh didakwa. Okey, ini merupakan saya menerangkan contoh kes rasuah lah tangkapan SPRM. Iaitu seperti contoh sebuah kes ni yang berlaku di Jabatan Air Sabah, di mana kes ini melibatkan 3 orang individu iaitu bekas pengarah dan isteri serta bekas timbalan pengarah JANS iaitu Jabatan Air Negeri Sabah. Siasatan kes tersebut menemui wang tunai sebanyak RM ringgit Malaysia 52 juta, barang kemas dan geran tanah bernilai kira-kira RM ringgit Malaysia 180 juta. Tertuduh didakwa atas Akta Pencegahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan AMLATAFA 2001. Okey. Kes ini sudah siasat dan sudah ditangkap dan ini seperti yang kita tahu ini merupakan satu jenayah yang berat. Okey, seterusnya juga ada satu lagi kes iaitu berlaku pada bulan Julai 2025. Pelaku iaitu seorang anggota polis. Jumlah rasuah yang diterima adalah bernilai ringgit Malaysia 635,000. Tujuan rasuah adalah untuk melindungi aktiviti perjudian di mana toke-toke judi ataupun toka-toka judi ini memberi mereka duit suapan untuk menyembunyikan ataupun tidak berkisah dengan kegiatan haram mereka. Akan tetapi tindakan tersebut sudah membawa padah, jenayah membawa padah, ingatlah tu.
di mana mereka pun sudah terbongkar aktiviti mereka dan sudah ditangkap. Apakah tindakan yang diambil SPRM untuk kes ini, di mana penahanan dan reman ke atas 2 anggota polis disiasat di bawah Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2019. Okey, itu sajalah contoh-contoh yang saya boleh berikan. Selebihnya kamu boleh sendiri di laman web SPRM. Terima kasih. Okey, sangat banyak juga kes rasuah di bukan saja kalangan masyarakat kita di Malaysia dan manakala juga di masyarakat orang-orang luar dan warga asing. Bersangkut dengan juga itu sama dengan soalan yang seterusnya itu, apakah langkah-langkah yang boleh kita mengatasi rasuah? Okey, baiklah. Soalan yang baik pada moderator. Alang-alang saya sudah bagi tahu contoh-contoh kes ataupun kes-kes yang boleh di bawah akta SPRM. Lebih baik saya juga seterusnya menerangkan langkah-langkah ataupun cara-cara yang boleh kita pakai untuk mengatasi kes rasuah ini. Okey, pertama, di setiap sesuatu organisasi ini kena ada orang panggil sistem audit, di mana setiap pegawai-pegawai ataupun anggota mereka kena sahkan ataupun diorang punya aset, sahkan ataupun bagi tahu diorang punya aset. Seterusnya juga ianya boleh dididik pada umur-umur yang masih muda, contohnya di awal-awal zaman persekolahan, di mana pihak sekolah ataupun kerajaan boleh membuat inisiatif mengadakan program kempen kesedaran ataupun program ceramah bersama anggota SPRM di mana-mana institusi pengajian sama ada sekolah rendah, sekolah menengah ataupun PTA yang ada di Malaysia. Okay, yang terakhir, berkemungkinan juga kita ingat jenayah membawa padah. Okey, masih. Terima kasih kepada tuan anggota kita Evan McDonald Baring. Dah alang-alang dan penghujungnya kita punya Google Meet hari ini. Saya minta Tuan McDonald Baring memberi pesan hikmat kepada masyarakat kita dan juga untuk kita punya pendengar-pendengar pada malam ini. Boleh bagi satu pesan hikmat, Tuan? Okey, baiklah. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Okey. Di sini saya ingin berpesan kepada semua penonton-penonton yang ada dan juga yang hadir pada malam ini. Sekiranya anda terdesak memerlukan duit ataupun terpaksa ataupun secara tidak sengaja terpaksa, kalau boleh elakkanlah untuk melakukan ataupun menerima aktiviti apa-apa yang melibatkan rasuah, sebab rasuah ini merupakan satu jenayah yang amat berat dan hukumannya amatlah juga berat. Sekiranya kamu melakukan rasuah sebanyak RM1,000, kamu akan dikenakan 2 kali ganda ataupun berkemungkinan 1 kali ganda ataupun penjara ataupun kedua-duanya untuk denda. Jadi bersama-samalah kita membentuk sebuah komuniti yang berintegriti, jujur dan juga adil dalam setiap apa-apa yang kita buat, agar kita boleh membina ataupun mengekalkan kesejahteraan ataupun keamanan negara dan demi membangunkan negara dengan hak asasi manusia yang jujur dan juga berintegriti. Itu sajalah pesan saya kepada semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan McDonald. Tuan Johannes juga ada kata-kata atau pesan? Saya assume tak ada daripada Tuan Johannes Odana. Okey, dan inilah penghujung kita punya Google Meet pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang pendengar dan terima kasih juga kepada semua tuan-tuan yang sudi hadir kepada taklimat kita pada hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih.